refleksi parti secara keseluruhan. Okey, baik, Doktor, kita juga nak bersama dengan sahabat kita, Prof. Dr. Muhammad Azizuddin. Sekali lagi kita bersama dengan beliau dapat dalam kesempatan ini walaupun secara panggilan video. Assalamualaikum, apa khabar Prof. Dr.? Baik, Alhamdulillah. Okey, Doktor, saya sedang bersama dengan sahabat kita juga, Dr. Nirwandi, untuk kita membincangkan analisis kepada calon sudah kita lakukan, analisis kepada perjalanan parti-parti politik juga sudah kita lakukan, malah apakah jangkaan yang akan berlaku kepada penerimaan pengundi juga sudah kita lunaskan juga bersama dengan Dr. Taufik seketika tadi. Cumanya kita tidak lagi sentuh berkenaan tentang isu pematuhan kepada Akta Pilihan Raya dan juga Akta Kesalahan Pilihan Raya. Bermulanya diumumkan calon-calon untuk penamaan calon pada hari ini, maka tujuan kempen sudah bermula untuk setiap calon dan juga parti. Kalau dahulu kita melihat di beberapa siri pilihan raya Dewan Undangan Negeri, ada berlaku isu-isu tentang kesalahan yang melanggar seksyen ataupun kesalahan 8 ataupun 9 berkenaan perjamuan, sogokan wang dan sebagainya ada dilaporkan. Apa pandangan Prof. Dr. berkenaan tentang di sebalik isu SOP kesihatan, isu larangan dan juga Akta Kesalahan Pilihan Raya perlu diberikan perhatian kepada parti dan calon bertanding? Prof. Ya, saya rasa memang kalau kita lihat sebelum-sebelum ini pun penguatkuasaan terhadap Akta Kesalahan Pilihan Raya memang dilaksanakan kan, dan memang pernah berlaku sebelum ini pun kan, bila ada kesalahan dilakukan yang menyebabkan kepada diadakan pilihan raya kecil ataupun pilihan raya semula lah kepada kawasan-kawasan tersebut kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa parti politik kan sedar tentang ni cuma dalam konteks pilihan raya di negeri Johor ni banyak parti-parti baru dan mereka mungkin walaupun biasalah dengan yang perlu tahu tentang Akta Kesalahan Pilihan Raya ini, tapi mereka juga perlu teliti dan perlu pastikan supaya tidak ada penyalahgunaan terutamanya dalam konteks berkempen macam disebutkan oleh Ismail tadilah tak boleh jamu makanan kan, beri hadiah dan penggunaan pewang contohnya kan, politik wang juga tidak dibenarkan kan. Jadi sekiranya didapati kesalahan itu dilakukan, jadi yang penting sekarang ni kalau kita lihat dalam konteks SPR memang tidak ada satu kuasa untuk menguatkuasakan akta ini. Yang penting sebenarnya polis yang boleh memantau dan pastikan sekiranya adanya berlaku kesalahan ini, dan polis juga boleh membawa ke tengah lah mungkin proses tuduhan contohnya tidak berlakunya kesalahan pilihan ini, ataupun parti lawan boleh juga mengemukakan sekiranya mereka ada bukti kesalahan dilakukan oleh calon dan juga parti So dalam konteks ini saya rasa ada seimbang dan imbang lah dalam pelbagai pihak. Dan yang paling penting sebenarnya pematuhan pematuhan kepada proses pilihan raya supaya pilihan raya ini dilihat adil dan bebas kan, dan tidak ada unsur-unsur yang boleh mengganggu-gugat dan menyebabkan legitimasi kepada parti politik dan juga calon itu dipertikaikan di kemudian hari lah. Jadi itu yang kita nakkan pilihan raya kali ini, pilihan raya bersih dan adil, dan rakyat pun selesa untuk mengundi dan memilih calon yang mereka pilih. Prof, kita juga tidak boleh lari apabila digambarkan sebagai perayaan seperti pilihan raya ini, ia memerlukan kempen secara fizikal, face to face, bertemu dan juga bersemuka. Namun disebabkan oleh SOP yang ketat dan juga yang diberikan satu perkara-perkara pembaruan dalam SOP, maka ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh setiap parti dan juga calon bertanding. Dalam perihal ini, Majlis Pemilihan Negara juga ada menggesa dan juga meminta supaya dilonggarkan sedikit syarat tersebut. Namun apakah respon Prof untuk melihat kalau kempen secara berfizikal itu tidak dilaksanakan seperti sebelum ini, maka kemeriahan ataupun penerimaan pengundi ataupun turnout voters itu juga tidak akan seperti sebelumnya, Prof? Ya, kalau kita lihat, saya rasa pilihan raya negeri yang paling ketat saya rasa di Melaka, yang mana saya tinjau sendiri di Melaka, dan memang agak tidak selesa sebagai pemerhati pun tidak selesa sebab dibimbangi, sebab maksudnya pihak penguatkuasa macam polis kan memantau dengan secara yang agak tegas lah kempen dan sebagainya, dan ini menyebabkan kesemua parti merasa tidak selesa dan mengharapkan ada perubahan kepada SOP lah. Dan kali ini MKN mengambil kira rintihan daripada parti politik ini dan mereka melonggarkan tapi macam mana pun SOP yang dikenakan masih lagi ada lah, penjarakan sosial masih perlu dilakukan
ceramah boleh dilakukan tapi jumlah yang tidak besar, kecil kan. Dan saya rasa melihat pada trend masa kini dan juga akan datang, saya rasa memang media sosial akan digunakan sebagai media utama lah. Jadi saya rasa memang dalam perayaan negeri Johor ni yang mana kita tahu majoriti penduduknya berada dalam kawasan bandar kan. Jadi saya rasa kempen melalui sosial media akan lebih agresif lah. Dan oleh kerana kemeriahan kali ini kita lihat banyak parti yang bertanding kan. Jadi saya rasa mungkin agak berbeza lah suasana kempen di Johor ni berbanding yang di Melaka. Yang mana Johor ni lebih meriah dan ia akan cuma ni lah kita tahu bahawa kesan COVID itu masih ada dan meningkat dalam negara, jadi diharapkan ia tidak membimbangkan lah, merisaukan khususnya pengundi lah untuk balik mengundi dan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia lah mengundi dalam perayaan negeri ini. Jadi SOP ada tapi dilonggar sedikit, tapi masih lagi dalam konteks saya rasa parti politik selesa lah dengan keadaan ataupun kebenaran SOP yang sedikit longgar yang diberikan oleh MKN ini. Okey, Prof turun ke Johor ke nanti? InsyaAllah, kalau diberi kesempatan saya turun. Dari Melaka ke Johor. Tahniah, Prof. Okey, terima kasih. Itu dia Profesor Dr. Muhammad Azizudin Muhammad Sani, Profesor Pusat Pengajaran Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UM. Terima kasih, Prof, bersama dengan kami pada pagi ini. Shu, ada perkongsian nak dibawakan bersama dengan sahabat pelapor kita di lokasi? Ya, ada